Ada nak tanya, boleh tanya sekarang sebelum kawan-kawan lain datang. Mak Mau ada terangkan hari tu cara menjawabnya. Cari masa, laju bagi jarak. Cari masa, jarak bagi laju. Ini Mak Inta kena buat segitiga tu. Kena buat segitiga. Buat segitiga. Segitiga. Okey. J, L, M. So nak cari masa jarak bagi laju. Okey. Baiklah, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan sambung. Mama harapkan nanti 9.1 ni nanti kita bincang. Di akhir kelas, kiranya ada nak tanya soalan, Mama tak ada nak minta antum, kita tak bincang lagi sekarang ni, cuma ada yang nak bertanya. Mama akan teruskan kelas ni dengan 9.2 iaitu pecutan. Semua dah get ready dengan kalkulator atau buku tulis, okey masing-masing? Baiklah. Semua dengar suara Mak Aiman? Okey, jelas Jelas memang jelas. Alright, terima kasih. Yang mana pun ada. Okay, make sure. Najwa ada buku semua. Alright. Okay, baiklah. Untuk hari ini kita akan belajar pecutan. Pecutan dan nyah pecutan. Waalaikumsalam, Mama ni. Lama tak nampak. Mama teruskan. Okey, muka surat 179. Sebenarnya Mama nak download Mak turun video yang kita belajar lepas, tapi Mama tak terbuat. Ya. Dulu. Okey. Syirah boleh masuk. Baik, Mama teruskan ya. Okey, pelari pecut. Dia akan bermula daripada garisan permulaan. Yang tu memang suka berlari juga kan? Okey. Laju larian semakin bertambah apabila mereka mula memecut. Nama pun pecutan. Apabila pecutan ketika menuju ke garisan penamat. Maksudnya kat sini apabila seorang tu berlari, apabila nak ke garisan penamat biasanya dia akan memecut. Laju dia semakin laju. Semakin tinggi kelajuan dia. Selepas melepasi garisan penamat, kelajuan berkurang kerana pelari memperlahankan larian. Pengurangan laju terhadap masa dinamakan nyah pecutan. Okey? Itu maksudnya. Itu maksudnya nyah pecutan. Okey. Baiklah. Nanti kalau ada antum nak bertanya ke apa masa Mak Aiman nak terangkan, antum boleh buka mic atau tanya Okey. Okey, baiklah. Ini macam nak terangkan nyah pecutan ni, Mak Aiman ada download dekat QR code tu dan dia keluar macam ni. Dia keluar macam ni. Okey. Ni kita tengok masa. Bagaimana kita nak tahu sama ada dia pecutan ataupun nyah pecutan. Okey, yang ini masa 20 minit. Okey, 20 minit. Okey, ada lagi orang masuk. Siapa masuk tu? Dengar bunyi tapi tak ada orang. Okey. Sorry. Laju awal berapa kalau kat sini antum tengok?
Laju awal dia berapa tu? Ada 40. 40. Okey, bacaan dia mudah je kat situ 40 dan laju akhir dia adalah berapa tu? 100 berapa? Laju akhir. Cuba tengok kat situ. 100. Berapa? Cuba teka. Dia ada 3 senggat, 4 senggat. Okay, 1, 2, 3, 4. Dapat 20. Macam mana kita nak kira? Ada siapa dapat jawapan? So 20 bahagi 4 dulu. 5 Mak Iman, 5. 5. Okey, jawapan sebenarnya adalah 110. 110 jawapan dia. Masuk. Okey, macam mana dapat 110? Satu senggat tu sama dengan 5. Ya, betul. Sini 105 dan dia pergi dekat 100. 5 sebab 5 siapa 5 siapa 5 siapa 5 20, betul tak? Okey, so 110. Okey, laju awal 40, laju akhir. Laju awal berapa tadi? 40. Laju akhir 100. 10. So perubahan macam mana kita nak cari perubahan laju? Laju awal tolak laju akhir. Laju akhir tolak laju awal atau laju akhir? Laju awal tolak laju akhir. Laju akhir tolak laju awal. Laju akhir tolak laju awal. Laju akhir dia berapa? 110 tolak dengan 40 bahagi dengan masa 20. Okey. Cantik betul tulisan Mak Imah. Okey. So kita akan dapat berapa tu? Cuba kira. Boleh ke? Tolong kirakan. Bahagi dengan Allah. Apa tadi? 110 tolak 40 bahagi dengan kenapa jadi macam tu? Menarik ini. Ainin pun baru masuk. Sabar Ainin. Sorry. Okey, 110 bahagi dengan 20 minit. Kita akan dapat berapa? Tolak dengan 40. Antum kira ke tak kira tu? Bahagi dengan 20. Jawapan dia adalah 3.5. Okey. 108. Bahagi 20. What is Daniel? Bahagi 20. Bagi masa yang diambil, kita akan dapat 3.5. Macam ni. Okey, boleh? Okey. Ada lagi yang nak masuk. Hania masuk. Alright. Okey, Hania dah masuk. Okey, macam ni. Ini adalah pecutan. Laju akhir tolak laju awal. Okey, boleh? Okey, kita kira yang seterusnya. Ini 5 saat. Okey, antum cuba kira 5 saat masa dia. Laju awal dia adalah 80. Laju akhir dia adalah 120. Kita akan dapat berapa? Boleh tolong yang masing-masing mengira. Ada kalkulator ke di situ? Nak cepat kita kena kira. Dan seterusnya. 80, 120. Dapat berapa? Nak tahu perubahan? Laju akhir tolak laju awal. Lepas tu bahagi dengan masa. Dapat berapa? 8. 8 Mak Iman, 8. Okey, terima kasih.
Okey, ni semua adalah masa dia meningkat. Okey, kita cuba ambil yang masa berkurang lah pula sebab kita kekurangan masa di sini. Okey, kita ambil soalan nombor 4. 30 minit, masa awal adalah 60, masa akhir adalah 0. 30, masa awal dia berapa tadi? Berapa? Dah lupa Mak Imah. 60. Masa akhir dia adalah 0. So laju akhir tolak laju awal bahagi dengan 30. Kita akan dapat berapa? Dapat negatif kan? Negatif 2. Negatif 2. So, Negatif jadinya 2. kalau kita tengok kat sini, Mama tak nak buat sampai habis lah. Kita tengok kat sini, bila berlakunya pecutan, dia akan jadi positif kat sini. Positif. Ya, positif. Kalau dia nyah pecutan, maksudnya dia makin berkurang. Okey, laju akhir tolak laju awal, dia akan jadi negatif kat sini. Okey, negatif. Okey, macam tu nak menunjukkannya. Itulah maksudnya nyah pecutan. Alright. Okay, next. Okey. Sama seperti ni. Alright, tengok contoh 13 ni. Sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun. Pegun ni maksudnya apa? Kosong. Dia pegun. Dia tak bergerak. Laju awal dia adalah 0. Okey, laju awal dia adalah 0. Kalau laju awal dia 0, mulanya dia 0. Lepas tu, dia pecut sampai 120. So, laju awal dia adalah 0. Laju akhir dia adalah 120. Dalam masa 6 saat. Jadinya nak cari pecutan adalah perubahan laju akhir tolak laju awal bahagi dengan hitungkan pecutannya. Okey, kat sini. Kat sini. Yang ini kita dah pernah belajar yang sebelum ni. Antum perhatikan. Tengok yang ni 120 bahagi dengan 1 jam, betul? Tapi yang ini dalam saat. Okey. Bila kita nak ubah benda tu, sebabnya kita nak jadikan, okey, untuk bahagi benda yang sama, kita kena ubah dahulu jam ni jadi saat. Sebab yang ke atas ni asal dia adalah jam. Okey? Nak tukar jam kepada saat ialah 1 darab 60 darab 60. Okey? So, jadilah 0.033 km per saat. Lagi sekali Mak ulang, kenapa tukar kepada saat? Sebabnya kita nak bahagikan dengan 6 saat. Okey, kita nak bahagikan dengan 6 saat. So jam itu perlu ditukarkan kepada saat. Bila kita tukar saat baru kita boleh bahagikan. Okey. Mak Iman, Ya. kalau letak 3,600 boleh ke Mak Iman? 3,600. Kalau nak letak macam tu dia jadi macam ni ya. 120 bahagi 3600 bahagi lagi 6 saat. Macam tu jadi dia. Boleh juga. Tapi jadi macam tak cantik lah kan. Okey. Biasanya kita akan jadikan dia satu bentuk kilometer per saat. Baru kita bahagikan dengan 6 saat. Sebab apa? Kita boleh potong saat ni supaya jadi kita boleh potong pula. Kita tak boleh potong dia. Supaya dia jadi, sebab ni bahagi ni pun bahagi. Okey? Dia akan jadi kilometer per saat. Dia ada kilometer per saat kuasa 2. Ini maksud dia. Kalau pecutan dia ada kuasa 2 di bawah, kita kena samakan dia. Kalau antum tak tukar jam dengan saat, dia akan bercampur-campur unitnya. Jadinya antum kena samakan.
Jam tukar kepada saat. Okey. Seterusnya contoh 14. Okey, sebuah motosikal bergerak dalam keadaan pegun. Okey, pegun tadi apa? Dia tak gerak Dia punya sifar. Dan dia pecut seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Ni tak apa. Ni tak ada masalah. Sebab apa tak ada masalah untuk kira terus? Okey, laju akhir tolak laju awal 20 tolak kosong bahagi dengan 5 saat. Tidak ada masalah sebab sini dah saat, sini pun saat, tak perlu tukar kan? Okey, terus dapat jawapan 20 bahagi 5 dia akan jadi 20 meter per saat kuasa 2 sebab ada 2 saat kat sini. Yang ni per, yang ni pun kat bawah, so dia kuasa 2. Okey. Seterusnya. Kalau nak tanya, boleh tanya ya. Okey, selepas brake ditekan, kelajuan motosikal itu semakin perlahan dengan kadar seragam sehingga terhenti dalam masa 4 saat. Okey. Selepas brake ditekan. Okey, jadinya kat sini dia berlaku nyah pecutan kat situ. Okey. Mak laju awal. Laju awal darab laju akhir. Apa ni? Laju awal darab laju akhir. Laju akhir tolak Damien, tolak. Nampak kat situ tolak. Ni tolak. Okey, tolak. Bukan darab, tolak. Laju akhir tolak laju awal. Okey. Dia tekan brake. So, tekan brake dan akhirnya motosikal tu berhenti. Bila berhenti, laju akhir dia adalah kosong. Daripada awal tadi, sebelum brake ditekan, laju awal dia berapa? Adalah 20. Sebab itulah laju akhir tolak dengan 20 bahagi dengan 4. Dia akan dapat negatif 5 meter per saat kuasa 2. Jadi berlaku nyah pecutan di situ. Boleh? Mak boleh. Ya. Dia yang laju awal tu Ya. Nyah pecutan bermaksud, okey kat sini Nyah pecutan bermaksud laju akhir lebih rendah daripada laju awal. Nampak kat sini, laju akhir kat sini. Okey, dia berhenti, dia brake sampai berhenti. So laju akhir dia adalah kosong. Laju sebelum brake ditekan adalah 20 tadi dia bagi tahu kan. Sebelum brake ditekan adalah 20. Ni laju awal. Ni laju akhir. Ni laju akhir, yang ni laju awal. Okey, ini laju awal. Okey, pecutan, kalau kita nak tulis pecutan, kalau nyah pecutan ni, okey ni dia tengok perhatian kat sini. Kalau kita tulis pecutan, dia ada negatif kat sini. Okey. Kalau kita bagi tahu nyah pecutan 5 meter per saat kuasa 2, kita tidak perlu tulis negatif sebab nyah ni dah melambangkan negatif. Okey? Sebab nyah pecutan ditulis tanpa tanda negatif. Okey. Boleh ke? Boleh. Alright. Baiklah. Okey, unit ukuran. Okey. Kalau biasanya kita akan gunakan jam, saat, minit kadang-kadang. Okey. Kalau macam ni, dia boleh ditulis dalam 1, 2, 3 bentuk. Okey, dalam 3 bentuk. Sama ada kilometer per jam kuasa 2 ataupun kilometer jam negatif 2 atau kilometer per jam. Okey. Sebab sini dia tak ada tulis kuasa 2 dalam 3 bentuk. Kita boleh tulis Okey, itu saja untuk sebagai info pada antum. Alright, pertukaran apa? Ya Allah, Muhammad baru sampai.
Okey. Dia suruh tukarkan 420 minit per minit kepada kilometer per minit. Nampak kat situ apa yang perlu diubah adalah meter jadi kilometer. Okey. Dan kita boleh tengok pertama sekali kita kena ubah apa maksud 400 meter per minit bermaksud antum kena bentukkan dia jadi begini dulu. Okey. Maksudnya ialah 420 meter bahagi minit, bahagi lagi minit. Okey, yang ni okey Okey. Okey, sekarang ni. Sepatutnya punya ni tak perlu tak apa. Tak ada masalah tu. 420 darab 1 meter. Itu memang kita faham 420 meter tu bermaksudnya apa. Okey. Sekarang ni apa yang kita nak tukar adalah meter jadi kilometer. Okey. Meter nak pergi kilometer, kita kena bahagikan dengan 1000. Minit dengan minit ni tak ada masalah sebab dia minit, tak ada apa masalah. So yang perlu kita kacau adalah meter nak pergi ke kilometer. So 420 kita bahagikan dengan 1000. Okey, kita bahagikan dengan 1000. Jadinya kat sini apa yang akan jadi, sebenarnya ini tak perlu pun tak apa. Kita akan dah dapat tukar 0.42 km. Yang ni kita dah terus okey dah. Dah just nice, dah okey. Yang ni dia just tukar minit tu jadi darab. Tukar minit jadi darab. So kita terus tulis jawapan dia adalah 0.42 km per minit kuasa 2. Ataupun antum boleh tulis 0.42 km per minit Kan tadi Mak Mama tahu ada 3 bentuk kan? Ataupun 0.42 km minit negatif 2. Ini bentuk-bentuk lain. Okey, boleh? Alright. Seterusnya. Contoh 16. Panjang sikit soalan dia. Rani berbasikal selama 3/4 jam dari rumahnya ke festival kebudayaan yang diadakan di bandar. Dengan perubahan laju 18 km per jam. Okey, perubahan laju ni dia dah tolong kirakan laju akhir tolak laju awal Laju akhir tolak laju awal. Perjalanan ke festival kebudayaan mengambil masa kurang 40% berbanding dengan masa balik dengan perubahan laju yang sama. Hitung beza pecutan antara pergi dan balik. Okey. Dia nak cerita kat sini adalah perjalanan festival 40% ni adalah masa balik berbanding pertama pecutan kita kena tahu perubahan laju. Laju awal, laju akhir tolak laju awal dia dah bagi 18 km per jam dan kita letak 3/4 jam, letak je 3/4 jam kat situ dan pakai kalkulator. Dan antum akan dapat 24 km per jam kuasa 2. Semua dapat tak? 24 km per jam kuasa 2. Cubalah kira, kan? Okey. Masa berkurang. Okey, masa berkurang semasa dia balik Masa berkurang berapa peratus? 40%. Okey. Masa diambil, okey. So pengurangan 40% daripada 3/4 jam ni. Okey, ini datang daripada mana?
daripada 40%. Okay, masa berkurang 40% dia beritahu tadi kan. Daripada 3/4 jam, kita akan dapat tahu 0.3 jam yang 40% tu berkurangnya. Okay. Dan masa yang diambil ketika semasa pulang, perjalanan mengambil masa kurang 40% berbanding masa balik. Okey, dengan perubahan laju yang sama. Okey, masa dia pulang adalah kurang 40%, jadi kita kena tolak 3/4 jam tolak dengan 0.3 dan kita akan dapat 0.45 jam. Okey. Jadinya ini adalah pecutan semasa pulang. Kita akan ambil nilai masa 0.45 jam. Okey, boleh kan? Suara tadi nak tanya ke? Okey. Sekarang ni. So kita akan kira pecutan masa pulang. Dia punya perubahan laju sama kan tadi cakap kan? So kira 18 km per jam bahagi dengan 0.45 jam. So antum akan dapat 40 km per jam kuasa 2. So masa pergi kita dapat 24 km per jam kuasa 2. Okey. Masa pulang dia kurang 40%. So kita dapat 40 km per jam kuasa 2. Dia nak beza. So, besar tolak kecil, 40 tolak 24, kita akan dapat 16 km per jam kuasa 2. Okey. Malimah. Ya saya. Mana dapat 24 km tu? 24. Dapat dekat pecutan semasa pergi Ya. Dia kata dia nak beza antara pergi dengan balik ni pergi. Oh. So kita dah kira pergi, lepas tu kita kena kira balik dan kita tolakkan dia. Okay? Alright. Seterusnya, soalan contoh 17. Sami dia pandu kelajuan 70 km per jam dan dia tambah kelajuan keretanya 100 dalam masa 30 minit. So, laju akhir dia berapa? 100. Laju ni akhir. Laju awal tadi berapa? 70. Ni awal. Ingat, dia nak kira perubahan laju adalah akhir tolak awal. So, perubahan laju adalah akhir tolak awal jadi 30 km per jam. Okey. Hitung pecutan dalam kilometer per jam per jam. Okey. Per jam. Okey, kilometer per jam per jam. Okey, sekarang ni kilometer per jam, ini yang per jam ni untuk perubahan laju okey dah. Cuma masalah dia nak masa dia 30 minit. Kan? Tapi dia nak dalam per jam. So ni kena tukarkan jadi jam. So 30 minit sama dengan 1/2 jam. Okey, ataupun 30 bahagi dengan 60. Okey. Lepas tu baru antum bahagikan 30 bahagi dengan 1/2, antum akan dapat 60 km per jam per jam. Okey, boleh? Baiklah. Okey. Dan yang B, dia nak kilometer per jam, masih lagi kilometer per jam, tapi dia nak dalam per saat. Tadi 30 minit kan? Nak tukar jadi saat. Okey. 30 minit nak jadi saat kena darab dengan 60 jadi 1800 saat. So 30 km per jam darab 1800 saat. So jadi antum nampak kat sini berbeza di sini. Sebab jam kat sini dengan saat kat sini. Untuk perbezaan ni kita hanya boleh tulis begini sahaja. Okey. Dia akan jadi jawapannya 0.0167 km per jam per saat. Okey. Itu saja. Kalau yang ni kita boleh tulis macam ni 30 km
per jam kuasa 2. Okay, boleh gabungkan ya. Ni kita tak boleh gabungkan sebab jam dengan saat tu berbeza. Okay, boleh ke? Alright. Punya antum boleh tulis begitu juga. Tapi antum kena tengok arahan soalan. Soalan nak dalam bentuk apa. Baru antum kena ubah benda tu. Alright. Okay, seterusnya. Contoh 18. Penyelesaian masalah. Okay. Oh, dah penyelesaian masalah dah. Okay, Lisna memercik keretanya 4 km per jam per saat. Ni semua pecutan kalau ada banyak sangat masa per ni. Semasa memotong sebuah kereta, jika dia mula memandung kelajuan 100 km per jam, hitung kelajuannya selepas 5 saat. Okey. Okey, dia nak hitung kelajuan selepas 5 saat. Okey. So masa yang diperlukan adalah 5 saat. Okey. Kita tulis, kita kena faham masalah, kita keluarkan masalah yang ada. Pecutan dia bagi 4 km per jam per saat. Okey, pecutan dia bagi. Dia mula memandu pada 100 km per jam. Masa dia 5 saat. Dia nak hitung kelajuan selepas 5 saat. Okey. Boleh? Okey, sekarang ni. Pecutan ialah peningkatan kelajuan terhadap masa. Okey, ni kita dah tahu. Kita faham maksud ni. Jadinya kat sini, dia nak laju akhir. Faham tak? Selepas laju akhir. Kita tak tahu laju selepas 5 saat. Itu maksud dia. Dia mula memandu pada 100 km per jam. Ni maksudnya ni adalah laju awal. Okey. Jadinya ditulis seperti ini, 40 km per jam per saat. Pecutan yang telah diberikan, kita tak tahu laju akhir. Kita tak tahu laju akhir. Tolak dengan laju awal iaitu 100. Bahagi dengan masa yang diberikan iaitu 5 saat. Dan kita buat persamaan seperti biasa. Okey. Nak pastikan laju selepas 5 saat ni seorang-seorang. Okey, kita kena pergi kita kena minta 5 saat pergi, tolak 100 pun pergi sebelah. So, kita mulakan dengan 5 saat. 5 saat pindah kat sebelah. Darabkan seperti biasa. Ni boleh potong. Okey. So 4 darab 5, 20 km per jam. Okey, nak pindah tolak 100, pindah sebelah jadi tambah 100. So nampak dia punya unit sama. Jadi kita boleh tambahkan terus 100 tambah 20. Kita dapat 120 km per jam. So laju akhir dia adalah 120 km per jam. Macam tu ceritanya. Okey, ada nak tanya? Okey ke? Diam saja tu. Okey dah tu kan? Okey, okey ke? Dari ni. Okey, contoh 19. Sebuah motosikal yang Hani ada nak cakap apa ke? Tak ada Okey, sebuah motosikal dia sedang bergerak pada kelajuan 40 km per jam. Lepas tu dia perlahankan kelajuan dia. Okey. Dia mula ni maksudnya ni laju awal laju awal dia 40, okey. Dia perlahankan dia punya kelajuan sebanyak 20%. Daripada 40 dikurangkan 20%. Okey. Daripada kelajuan awalnya dalam masa 40 saat. Okey, masa dia bagi. Ni 40, so 40 adalah laju awal dan dia tak beri laju akhir. Laju akhir adalah kurang 20%. Macam mana kita nak cari laju akhir? So,
Senang cakap, daripada 40 km tu berkurang 20% jadi 80%. So 80% kita darabkan dengan 40, so laju akhir dia kita akan dapat 32 km per jam. Jadinya kita nak kira pecutan laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa. So akan berlaku kat sini negatif 0.2 km per jam per saat. Sekiranya Antun tulis pecutan kena ada negatif. Sekiranya Antun tulis nyah pecutan tidak perlukan negatif. Okey, sebab nyah pecutan itu telah melambangkan negatif. Okey. Okey, seterusnya adalah contoh 20. Wow, contoh terakhir. Gambar raja di sebelah menunjukkan graf laju masa. Ada orang tanya ke? Sekejap mana? Rumus ni tepat. Maksud rumus ni tepat tu apa, Adam? Rumus ni tepat. Ya. Macam tak berapa. Ya, rumus kita pakai rumus yang tepat lah. Oh, Adam lu punya bertanya tu. Laju akhir tolak laju awal tu Adam. Mama ingat kan? Daniel, sorry. Okay. Rumus tu tepat. Laju akhir tolak laju awal bahagi masa untuk pecutannya. Okay. Graf laju masa bagi pergerakan sebuah lori mainan. Dalam masa 27 saat. Okay, masa dia dah lagi 27 saat. Nyah pecutan bagi lori mainan itu adalah 0.741 meter per saat kuasa 2. Nampak ni dia daripada laju dia makin kurang laju dia. Nampak kat situ Dia kata hitung laju V. Dia nak laju V. Laju V maksudnya dia nak laju awal. Laju awal. Sebab laju akhir dia jadi kosong kat situ. Nampak kosong. Okey. Dalam meter per saat. Okey. Yang B dia suruh hitung jarak hitung jarak pergerakan lori mainan tu selepas 2.2 saat. Okey. Kita tengok yang A dulu. Kita kena faham. Pecutan yang telah diberikan adalah negatif 0.741. Kenapa kat sini ada negatif, kat sini tak ada negatif? Sebab kat sini dia tulis nyah. So nyah. Nyah maksudnya negatif. Ingat tu. Nyah tu negatif. Okey. So dia punya pecutan adalah bila kita nak mengira kita kena masukkan nilai negatif. Dan kita kena tukarkan dia jadi pecutan iaitu negatif 0.741 meter per saat kuasa 2. Masa yang telah diberikan adalah 27 saat. Dia nak laju. V ni adalah laju apa? Laju awal ya, cik adik semua. Okey. Perubahan laju. Okey, kalau kita nak cari ni jarak selepas 2.2 saat, kalau kita nak cari jarak, laju darab masa. Perubahan laju, pecutan darab masa. Okey. So yang A. Yang A ni dah bagi pecutan. Okey, kita susun elok-elok, cantik-cantik. Negatif 0.741. Laju akhir dia kosong tolak dengan V iaitu laju awal bahagi dengan masa yang diberikan adalah 27 saat. Nak tinggalkan V ni sorang-sorang macam mana? Pindahkan 27 saat tadi. Okey. Dia tinggal satu. Okey, dia akan dapat 20 meter per saat. Okey. Dia sebenarnya macam ni tau. Mama terkecilkan ke? Sorry lah. Mama pun tak perasan. Dia sebenarnya macam ni. Dia jadi macam ni tau sebenarnya. Negatif 20. Sebenarnya asal dia jadi macam ni. Meter per saat. Sama dengan kosong tolak V. Tolak V betul. Ini negatif. Boleh potong-potong. So dia akan jadi V sama dengan 20 meter per saat. Okey. Nak cari jarak. Tadi dia kata laju. Dia kata jarak selepas 2.2 saat. So laju awal dia tadi kita dah kira
2.2 saat adalah berada di laju awal. So, laju darab dengan masa. Okey. Sebabnya okey. JLM. Dia nak jarak. So, L darab M. Laju darab masa. So, 20 darab 2.2 saat. So, dapat 44 meter. Okey. Itu dia. Okey. Dah. Siap. So, jadinya Mama nak minta antum, bila kita dah habis dah. Kan kita nak exam kan. Mama cubalah, kita cuba belajar lagi. Ataupun Mama rasa kita kena buat revision lah. Bila kita jumpa betul-betul baru Mama start bab baru rasanya. Okay? Kelas tambahan macam mana memang? Kelas tambahan. Kelas tambahan, itulah kelas tambahan. Mama Lain. Mama pun tak dapat lah nak buat kalau macam ni kan. Mama pun duduk kampung. Bila duduk kampung ni susah sikit masa. Mama sangat terhad. Jadi Mama nak minta antum cuba buat. Jom cuba 9.2. Dan juga menjana kecemerlangan ni. Jadinya marilah kita bersama-sama buat 9.1 hari tu Mama minta buat. 9.2 hari ni kena buat semua. Dan juga menjana kecemerlangan. Okey, tolong buat buat semua. Okey. Boleh. Ya, semua ni 184, 185, 186. Bila antum buat, nanti next class Mama izinkan anda pergi ke tanda, silakan. Next class kita akan buat sesi perbincangan untuk bab 9 ni. Jadi Mama mengharapkan antum semua buat. Bila antum tak buat, nanti antum blur. Bila antum blur, antum tak tahu nak tanya apa. Okay? Kita go through dulu. Jom cuba 9.2. Okay, ni antum kena kira. Tulis betul atau salah pernyataan di bawah. Antum kena kira betul tak nilai pecutan yang diberikan. Okay. Yang nombor 2 pun kira pecutan. Tidak perlu salin soalan tak perlu lukis-lukis. Antum hanya perlu jawab dan ada jalan kerja saja. Okay, boleh? Okay, Binut mengayuh basikal ke okay, yang ni pun nak hitung pecutan, tak ada masalah. Laju akhir tolak laju awal bagi masa. Nyah pecutan macam biasa kira juga 75 tolak 8 saat. Okay. Soalan 9.2 mudah saja. Minta buat, serius buat. Ini untuk kebaikan antum. Cuba cuba buat. Okey, menjana kecemerlangan pun memang minta antum buat juga. Kategorikan objek dalam merupakan laju seragam atau laju tak seragam. Maksudnya apa? Laju seragam ni dia macam laju dia sama je. Bila dia bergerak tu kan, sama je. Kalau lift, sama ke tak sama? Dia akan jadi tak sama. Lift ni akan jadi tak sama bila lift tu rosak, tiba-tiba jatuh ke bawah menjenam kan, macam tu lah. Kalau ikut normal dia, lift ni adalah seragam laju dia. Okey. Jam pun boleh fikir sendiri. Ombak ni seragam tak? Sama je ke ombak tu? Tak adalah kan? So dia tak seragam lah. Okey. Tu kena fikirkan tu. Okey, soalan nombor 2. Mak Emma. Okey, saya. Nombor 1 tu mengenai kecemerlangan. Maknanya dia nak kategorikan laju seragam dengan laju tak seragam. Ya, betul. Boleh buat macam ni. Boleh buat ikut antum lah. Antum nak buat kotak kan. Antum nak bahagikan yang ini laju seragam. Apa? Alamak. Ni laju seragam, laju tak seragam. Boleh buat
by kotak. Okey. Ni laju seragam. Tu dia apa dia? Apa yang ada dalamnya? Laju tidak seragam, apa dalam dia? Okey. Okey, soalan nombor 2. Apa Mama tak boleh tambahkan? Mama tak tambah pula problem betul lah. Baru boleh tambah. Sini seragam. Seragam Antun tuliskan. Apa dia? Leave. Tidak seragam. Tuliskan apa dia? Okey. Okey, Wafi dia kata apa? Berdasarkan hitung pecutan kayak dari A ke B. So, A ke B. Mana awal, mana akhir. So, B tu akhir. So, laju akhir dekat B, tolak laju awal dekat A bahagi dengan masa yang diperuntukkan. Misalnya A dengan B. Masa dia ada dekat tengah-tengah ni. So, 5 minit. Okey, ni boleh kira, tak ada masalah. Soalan nombor 3. Dia nak kata keseluruhan perjalanannya ke sekolah. Masa dalam minit. Bila nak cari masa, pakai yang segitiga tu, jarak bahagilah laju. Okey, jarak bahagi laju. Soalan nombor 3 ni, jarak bahagi laju. Soalan nombor 4. Syami. Syami. Okey, yang ini dia suruh buat ni, suruh lukis. Antum kena lukiskan graf yang betul. Dia suruh nyatakan nilai A dan B. Nilai A dan B tu apa? Tolong buat jalan kerja, lengkapkan graf, hitung laju purata. Laju purata adalah jumlah jarak yang dilalui. Semua jumlah jarak adalah 354 bahagi dengan masa yang diambil. Okey, soalan nombor 5. Laju di bawah. Dia ada graf laju masa ni, pecutan ni. Hitung 2.6 minit yang pertama. Okey. Ingat, pecutan. Okey, 2.6 minit pertama, so antum kena tengok P sampai Q. Laju akhir, tolak laju awal, bahagi dengan masa dia 2.6 minit. Pada minit keberapakah? Okey. Guli itu akan berhenti bergerak. Minit keberapa? Guli ungu berhenti bergerak. Berhenti bergerak maksudnya apa? Dia dah tak. Dia dah stop lah. Berapakah laju maksimum guli hijau? Kita tengok mana yang paling tinggi. Dia punya tu, mencanak naik tu. Tengoklah laju dia berapa. Laju maksimum tu laju yang paling tinggi. Nyatakan masa dan saat kedua-dua guli itu berlanggar. Berlanggar tu maksudnya ada ni berlanggar, nampak ni berlanggar. Tengok masa dia berapa. Okey, jarak Tanjung Malim Sungai Petani. Okey, dia tak tahu bagi. Dalam perjalanan pulang masih dia hitung nilai X. Okey, so kita nak kira jarak. So dia bagi laju darab masa. Itu saja untuk hari ni. Okey. Maklimah. Okey, saya. Buku Ana, buku mat Ana dia dah habis tau. Okey. Boleh ke kalau Ana guna, kan tak sekolah dah. So Ana nak guna buku matematik juga dia punya tu, tapi yang buku warna coklat tu. Boleh. Tak ada masalah. Sila. Okey. Boleh. Okey. Right. Ada apa-apa nak tanya? Tadi Demin ada tanya soalan nombor 6, 9.1. Soalan nombor 6, 9.1. Antum ada buat ke? Yang lain? Ada nak tanya? Okey. Okey, siapa yang dah jawab 9.1? Ana. Okey, Ana. Syira dapat jawab semua tak, Syira? Nombor 6. Nombor 6 ni memang susah ke?
Okey, 26. Kenapa? Soalan dia berbelit-belit ke? Panjang sangat soalan dia. Okey. Dia kata Umar memandu teksinya dari Ipoh ke Kuala Lumpur. Dia lalu Lebuh Raya. Dia singgah di Tapah ambil barang. Sebelum meneruskan perjalanan dia ke Kuala Lumpur. Dia memandu dari Ipoh ke Tapah. Dengan purata laju, maksudnya macam ni so kita boleh tulis kat sini. So Ipoh. Okay, boleh kan? Kita bincang kejap sebab yang dah buat ada yang tak boleh jawab Ipoh pergi ke Tapah kejap, betul tak? Kemudian pergi ke KL. Okay. So Ipoh pergi ke Tapah, dia kata berapa jarak dia? 60 km. Okey, purata laju Ipoh ke Tapah adalah 100. Oh, Mak tak boleh tulis kat sini sebab ni nanti Mak tak nampak apa yang terjadi. Ipoh pergi Tapah. Berapa tadi? 60 km kan? Tu 100 km per jam. Okey, lepas tu Tapah pergi KL. Diberi laju purata teksinya Ipoh ke Kuala Lumpur. Maksudnya Ipoh terus pergi KL. Dia punya jarak 220 kilometer. Dan ialah 110 kmj. Okey, boleh. So sekarang ni dia nak cari laju. Ingat, bila kita nak cari laju, seperti biasa, kiranya ada benda ni. Okay. Apa Mama buat ni? Kalau nak cari laju, apa bahagi apa? Ni J, L, M. So, jarak bahagi masa. So, sekarang ni kita nak cari jarak Tapah ke KL. Macam ni kita nak tahu jarak Tapah ke KL berapa? Jarak Ipoh ke KL adalah jarak Ipoh ke Tapah. Ipoh ke Tapah. Betul. So, nak cari jarak kat sini adalah 220 tolak dengan 60. Okey, kita akan dapat berapa? 220 tolak dengan 60. Kita akan dapat 160 km. Okey. Sekarang ni jarak dia dah bagi 160 km. Okey, kalau nak cari masa pula macam mana? Tapah ke KL. Macam ni kita nak cari masa? Okey. Macam ni cari masa? Kita kena cari masa Ipoh pergi KL. Okey, kita kena cari masa Ipoh pergi KL dengan cari masa Ipoh pergi Tapah. So, pertama sekali kita kena cari masa Ipoh pergi KL. Cari masa Ipoh pergi KL. Kalau ini laju dengan masa, nak cari masa jarak bagi laju. So, nak cari Ipoh KL, dia punya masa adalah jarak dia berapa? 200. Nak cari masa 220 km bahagi dengan laju. Jarak bagi laju. 110 km. Okey. Nampak boleh potong kat sini. km sama. So, kita boleh bahagi terus. 220 bahagi dengan 110. Kita dapat berapa? 2 jam. Maksudnya total dari Ipoh pergi ke KL adalah 2
jam. Okey, macam ni kita nak tahu tapah ke KL? So, kita kena tahu dulu Ipoh ke Tapah berapa. So, nak cari Ipoh ke Tapah, masa Ipoh ke Tapah adalah jarak 60 bahagi dengan 100. Ni KMJ. Ni pun KM. So, jarak dia sama. Okey, KM unit sama. So, boleh potong. So, 60. 60 bahagi 100. Dapat berapa? 0.6 jam. Okey. 0.6 jam. So, Ipoh pergi ke Tapah 0.6 jam. So, kita boleh tahu tak Tapah ke KL berapa jam? Boleh. Macam mana kita nak tahu? Berapa nilai dia? Berapa nilai dia? Tapah ke KL berapa agak-agak? 1.4. Ya, betul. 2 jam tolak 0.6. Sebab apa? Ipoh ke KL dah bagi tahu dah. Masa dia adalah 2 jam. Ipoh ke Tapah kita dah boleh kira tadi 0.6. So total Tapah ke KL adalah jarak semua 2 jam tolak dengan 0.6. Kita akan dapat 1.4 jam. Okey. Sekarang ni dia nak laju betul. Kita dah ada jarak dia tadi 160 dan kita ada masa tadi 1.4. Kita bahagikan saja 1.4 jam. Okey. Bahagikanlah 160 kita bahagikan dengan 1.4. So kita akan dapat 114.29. So berata laju dari Tapah ke Kuala Lumpur adalah 114.29 kilometer per jam. Okey. Cantik Mama lukis tu. Okey, boleh ke? Nanti Mama ni dulu. Okey. Faham ke? Faham. Okey, dapat. Faham. Bab 9 ni Mama rasa dia lebih mudah. Tapi kan Mama nak cover bab yang awal-awal tu. Antu macam tak ada kecap yang awal-awal. Mama rasa yang last-last ni Mama nampak Antu macam okey dah. Semakin baik. Okey. Kita habiskan untuk minggu depan. Dan kita buat review this week dan kita akan ujian terus. Okey? Mak video ni Mak update kat Google Classroom nanti. Okey. Nanti boleh tak tolong ingatkan Mak Imah. Mama akan update dua-dua nanti. InsyaAllah. Tengok mana ingat. Terima kasih. Okey. Itu Sama. sahaja ni. Ada apa-apa lagi? Okey, tak apa. Okey, tak ada apa-apa kot. Okey. Yang lain semua tadi siapa yang datang? Okey, semua diam, jangan semua faham Okey, tak ada apa-apa nak tanya? Okey, cuba buat serius untuk mudahkan Antu jawab ujian nanti. Okey. Baru seronok jawab ujian kalau kita faham. So, macam mana nak faham? Kita kena buat latihan. Tu sahaja cara dia. Kena rajin sedikit. Kena paksa sikit. Maklimah, Okay. ujian ni macam mana? Ujian ni nanti Mama bagi tahu. Serius, dia surprise. Kita belajar dulu. Okey. Online mode Mak. Dia kalau kita tak buka-buka sekolah online lah kita.